Suara tak ada. Okey, test. Cubaan suara 1 2 3. Cubaan suara 1 2 3. Okey, sekarang ada suara. Test, test. Tadi saya letak mic, masih tak ada suara. Kenapa ya? Oh, tak ada suara. Macam mana nak buat ya? Ish. Biasanya okey. Suara tak ada ya? Baru ada. Dah ada kan? Okey, baik. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni saya punya mic ada problem pula, tapi tak apa. Ni suara dah ada kan? Jadi insya-Allah kita boleh teruskan kita punya sesi ngaji jom seperti biasa. Dan insya-Allah malam ni kita sambung dalam surah Taha ayat ke-28 hingga 37. Okey, surah Taha ayat 28 hingga 37. Jadi seperti biasa, sebelum pergi lebih jauh, sebelum mulakan pengajian kita laksanakan kita punya kemestian. Kemestian apa tu? Kita share pengajian ni ke semua sahabat-sahabat kita, semua adik-beradik kita. Kita beri manfaat kepada mereka. Okey, ajak mereka untuk sama-sama mengaji. Jangan kita biarkan kehidupan kita di dunia ni kita sia-siakan begitu sahaja tanpa kita betul-betul dapat mengaji dengan baik. Sebab apa tuan-puan? Pentingnya untuk kita mengaji dengan baik ni, kalau kita belajar sirah, kita tengok macam mana Nabi dan para sahabat betul-betul menjaga Al-Quran ni. Okay? Nabi yang menerima wahyu Al-Quran, kemudian disambung dengan para sahabat, mereka membukukan Al-Quran, kemudian mereka meletak tanda dalam Al-Quran untuk memudahkan kita semua untuk baca Al-Quran dengan baik. Tapi sayang sangat kalau kita tak appreciate perjuangan mereka tu. Kalau kita tak menghargai apa yang para sahabat dulu dah buat, para ulama dulu dah buat, mereka meletakkan titik, meletakkan tanda. Kalau sebenarnya dulu Al-Quran sebenarnya tak ada tanda apa-apa. Titik tak ada, baris selari tak selari, semua tak ada. Kosong je. Tuan-tuan boleh Google tengok cara tengok Al-Quran dulu macam mana. Tapi Alhamdulillah sampai kepada kita ni Quran yang cantik. Ada 30 juzuk siap. Cuma sama ada kita nak atau tak sahaja untuk belajar Al-Quran, belajar cara yang betul untuk membaca Al-Quran. Okey? InsyaAllah. Jadi sebab tu penting sangat kita share. Kita tak nak kita punya masyarakat, kita punya community tergolong dalam community yang tidak menghargai perjuangan para sahabat, perjuangan para ulama-ulama terdahulu. Okey? InsyaAllah. Dan malam ini sekali lagi saya nak maklumkan, kita akan baca surah Taha ayat ke-28 hingga 37. InsyaAllah. Ayat ke-28 hingga 37. Jadi kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. Okay, jadi nampaknya malam ni ada beberapa mungkin yang baru kali pertama bersama dengan kita. Okey, nama saya Muhammad. Okey, selamat berkenalan. Okey, nama saya Muhammad. Selamat berkenalan. Okey, yang baru masuk, yang baru kali pertama bersama dengan kita, kita share pengajian ni, kongsi manfaat bersama dengan kita punya keluarga, sahabat-sahabat kita, kesayangan kita, insya-Allah. Okey. Jadi insya-Allah kita akan sambung, kita akan teruskan bacaan di surah Taha ayat ke-28 hingga 37. Okey, sebelum kita mula nak tanya tuan-puan semua yang malam ni semua dah bersedia, untuk maklumat, sengaja kita mulakan sedikit awal pada malam ini sebab apa? Lepas ni akan ada tanya azdan. Okey, kalau kita punya segmen ni ialah segmen ngaji jum tanya azdan. Tapi lepas ni dia ada tanya azdan saja. Nak tahu apa? Tunggulah lepas ni insya-Allah dekat Facebook Azdan juga. Okey. Nama diberi Muhammad bin Abdullah. Tu nama saya. Sebab nampak ada yang tanya nama kan. Okey, jadi jom kita terus tengok ayat kita surah Taha ayat ke-28 hingga 37. Insya-Allah. Okay, saya nak tunjuk Quran ya. Okay, baik. Jadi insya-Allah kita akan mula kita punya pengajian dengan membaca surah. Kita mula daripada ayat ke-20, 28. Mana ayat 28? Okay, saya zoom sikit. Okay, boleh nampak dengan jelas? Ayat ke-28. Okey, ni dia ayat ke-28 tu. Okey. Sedia semua? Okey, jom kita baca. Oops. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yafqahu qawli. Okey, selesai. Ayat ke-28 dah baca dah. Okey, pendek je ayat dia. Okey, jom kita tengok satu persatu apa dia hukum tajwid yang ada dalam ayat ni insya-Allah. Yafqahu, dua harakat pasangan bahagia. Macam tadi ada yang tanya saya dah jumpa pasangan bahagia ke? Inilah dia pasangan bahagia yang saya jumpa tu. Pasangan bahagia mad asli. Okey, mad asli kenapa pasangan bahagia? Mungkin ada yang baru kali pertama bersama dengan kita. Sebenarnya kita panggil mad asli ni pasangan bahagia. Sebab apa? Tengok ni, dia ha baris depan jumpa dengan waw. Dia mesti pasangan dia huruf yang baris depan, pasangan dia mesti waw. Macam tu. Bila pasangan tu bertemu, terjadilah bacaan dua harakat mad asli. Okey. Yafqahu, dua harakat. Qawli. Huruf qaf. Ni pada saya kita kena beri perhatian lebih sikit. Sebab apa? Ramai yang terbaca huruf qaf dalam bacaan yang nipis, dalam bacaan macam huruf ka. Dia baca macam mana tu? Kauli. Dia bukan kauli tapi dia qauli. Kena tebal. Qauli bukan kauli. Okey, sebab dia huruf qaf. Okey. Li berapa harakat? Li pun sama juga dua harakat. Lam baris bawah dia jumpa dengan alif maksurah. Nama surah salah. Oh ya. Okey, tak apa. Kita akan baca surah Taha ayat ke. Saya tulis nama surah apa kat atas? Tak apalah, nanti saya ubah lepas habis live ya. Okey, qauli alif maksurah, nak tahu dia dibaca berapa harakat, kita tengok sebelum dia. Tengok sebelum dia ada huruf lam baris bawah. Jadi lam baris bawah bila dia jumpa dengan alif maksurah yang tak ada baris. Tengok alif maksurah yang dia tak ada titik ni,
dia tak ada baris, maka terjadilah bacaan dua harakat. Okey, alif maksurah ni dia jadi macam ya. Sama juga kalau kita tengok lam baris bawah jumpa dengan ya, kita baca dua harakat. Ni pun sama juga. Lam baris bawah jumpa alif maksurah, dua harakat juga. Okey. Jom kita baca. Tarik nafas panjang-panjang. Okey, takut tak lepas nafas nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yafqahu qawli. Okey, selesai. Tengok pula ayat yang seterusnya. Okey, jarak sikit tak nampak ya. Okey, ayat ke-29 surah Taha. Ini jom sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waj'al li waziran min ahli. Okey. Waj'al li. Huruf jim ialah antara huruf qalqalah. Apa tu huruf qalqalah? Huruf yang bila dimatikan dia akan melantun. Okey, dia akan melantun. Contohnya macam dekat sini, bila huruf jim dia ada tanda sukun, maksudnya dia matilah tu. Dia akan bunyi melantun. Okey, ada lantunan. Waj'alli ali. Bila keadaan macam ni, ingat saya bagi tips dekat tuan-puan. Ingat baik-baik ni. Apabila huruf pertama tiada baris, kemudian huruf yang kedua ada sabdu, abaikan huruf pertama, terus masuk ke huruf yang kedua. Okey, huruf pertama tak ada baris, huruf kedua ada sabdu, abaikan huruf pertama, terus ke huruf yang kedua. Jadinya dekat sini kita akan baca macam mana? Waj'alli, terus ke sini. Waj'alli. Gitu. Yang ni kalau kita belajar dalam tajwid, okay, saya rasa kelas mastery tajwid ni yang Amo Azdan Masterclass online tu dah belajar kot topik ni. Topik apa ni? Siapa kelas Amo? Cuba bongkarkan sikit. Topik apa ni? Apa nama dia? Ni idgham mutamasilain. Okey, idgham mutamasilain. Biasanya kita dengar idgham bila gunnah, idgham bi gunnah, bukan itu sahaja tuan-puan. Okey, ada juga idgham lain. Contohnya ni idgham mutamasilain. Okey. Abaikan huruf pertama terus ke huruf kedua. Waj'alli, dua harakat. Alif maksurah, nak tahu dia punya fungsi macam mana? Tengok sebelum dia lam baris bawah kemudian berjumpa dengan ya, dengan alif maksurah ni dia punya peranan dia macam ya. Sebab tu kita baca dua harakat. Dia sama juga macam lam baris bawah jumpa dengan ya bacaan dia. Okey. Waj'alli waziran. Tengok ni. Kan macam alif maksurah tadi. Fokus. Okey, cantik. Okey. Tadi kan saya ada sebut kalau huruf pertama baris bawah jumpa dengan ya, dia akan jadi dua harakat. Inilah contohnya. Okey, za baris bawah jumpa dengan ya, za baris bawah jumpa dengan ya. Ni pun pasangan bahagia juga. Okey, baris bawah dia kena berpasangan dengan ya. Bila jumpa dua macam ni, bacaan dia dua harakat. Waziram min. Yang ni idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, bacaan dengung dan masuk ataupun masuk dan dengung. Cuma paling mudah sekali tuan-puan, kita tengok pada huruf mim ada sabdu, confirm kita dengung. Cuba sama-sama yang dekat rumah tu sebut macam saya. Confirm kita dengung. Okey, saya dengar. Okey, tahniah. Adakah kita berjiran? Saya dengar dalam hati. Masya-Allah. Okey. Waziram min, masuk dan dengung. Ram min, jelas. Okey, kenapa jelas?
nun ada sukun. Bila huruf nun mati ada tanda sukun, dia ialah izhar halqi. Izhar halqi bacaannya jelas, tak boleh dengung. Waziram min ahli. Macam tu. Min ahli. Dengung macam mana? Min. Yang tu tak boleh. Dia kena jelas. Min ahli. Li. Dua harakat. Okey, jom tarik nafas panjang-panjang. Kita baca ayat ke-29 ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waj'al li waziran min ahli. Okey. Selesai ayat yang kedua untuk malam ni. Tengok pula ayat seterusnya, ayat ke-30. Situ. Ayat ke-30. Ni Haruna akhi. Okey, ni boleh hafal ni ayat ni, insya-Allah. Okey. Bila saya jumpa tuan-tuan dekat luar, nak cuba dengar ayat ni ya. Ayat ni cuma ada 2 perkataan je. Okey, ayat ke-30 tuan-tuan. Tarik nafas panjang-panjang. Jom sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Haruna akhi. Okey, dah hafal ya? Insya-Allah. Jom tengok ayat ni. Haruna alif kecil. Berapa harakat alif kecil? 2 harakat. Jumpa alif kecil ni 2 harakat mad asli. Haruna, ru pasangan bahagia. Okey, baris depan jumpa dengan waw. Baris depan pasangan dia waw. Bila bertemu dia jadi pasangan bahagia mad asli. Haruna akhi. Macam tu. Okey, jom kita sambil pejam mata pun dah boleh baca ya ayat ni, insya-Allah. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Haruna akhi. Hafal dah tu. Subhanallah. Okey, seterusnya ayat ke-31 pula. 31. Pendek-pendek ya ayat kita malam ni. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ushdud bihi azri. Sinar-sinaran siap bagi maksud lagi ya. Haruna akhi, Harun saudaraku. Masya-Allah. Okey, tengok pula ayat yang ke-31. Kita tengok satu-satu. Saya jumpa pasangan bahagia mak asli ya, bukan pasangan bahagia lain. Yang kalau pasangan bahagia lain tu tuan-puan lah ya. Tuan dengan isteri, tuan, puan dengan isteri, puan dengan isteri, puan dengan suami. Okey, ushdud. Kenapa dibaca ushdud? Apabila alif maqsurah, apabila hamzah wasal di awal ayat, kita nak tahu ia dibaca macam mana, kita kena tengok huruf yang ketiga. Huruf ketiga tu yang mana? Tengok ni, 1, 2, 3. Huruf apa huruf ketiga? Huruf dal. Apabila huruf dal bertanda baris depan, maka hamzah wasal kita baca baris depan. Macam tu. Dia ikut tuan-tuan, dia ikut. Sebab tu dia jadi ushdud. Dia tak ada ish ke, ash ke. No. Dia kena ush. Okey. Ushdud bihi dud. Ada qalqalah. Qalqalah ni. Huruf dal sukun. Qalqalah. Sebab apa? Huruf dal antara huruf-huruf qalqalah. Bila dimatikan ataupun dia bertanda sukun, mesti dibaca dengan melantun. Cuma dia qalqalah apa? Terima kasih kepada yang menjawabnya. Qalqalah sughra. Tepat sekali. Okey, Puan Hasnah Musa, Puan Jamila. Okey.
Ushdud bihi. Nah, berapa harakat tu? Ni 4 atau 5 harakat. Sebab apa? Pertama kita tahu di 4 atau 5 harakat, kita nampak ombak rindu berjumpa Hamzah. Ombak rindu jumpa Hamzah. 4 atau 5 harakat. Kan? Bila-bila pun ombak rindu jumpa Hamzah, mesti akan jadi 4-5 harakat. Cuma apa nama hukum dia? Sini ialah ma'silah tawilah. Ma'silah tawilah. Bila ha dhamir bertemu dengan Hamzah. 4 atau 5. Azri. Ri 2 harakat. Sama juga macam atas ni, macam ayat-ayat sebelum ni pun macam tu. Akhir ni pun sama juga kan, 2 harakat. Okey, jom sama-sama kita baca ayat ke-31. Okay, tarik nafas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ushdud bihi azri. Okey, ayat kedua. Ayat kedua ni bukan dah 2 ni. Ni dah banyak ayat dah sebenarnya. Daripada 28 sekarang dah 31. Itulah dah biasa ayat panjang-panjang dia tak banyak. Okey. Ayat 31. Tengok ayat 32 pula. Okey tuan-puan, mana-mana yang baru masuk tu, sama-sama kita kongsi manfaat. Tekan dulu butang share. Ajak sahabat-sahabat kesayangan kita, saudara mara kita untuk sama-sama mengaji, insya-Allah. Okay, manfaatkan waktu PKP ni, waktu yang mana Allah tak sibukkan kita untuk keluar rumah, kita duduk di rumah, banyakkan masa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, ayat ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asyrikhu fi amri. Okey, ayat 32. Wa asyrik. Huruf kaf bila bertanda sukun, dia ada bunyi, orang kata bunyi kedua dia lah. Okey, rik bunyi pertama, lepas tu dia ada bunyi k. Rik, macam tu. Apa tu? Dia bukan qalqalah. Huruf kaf bukan huruf qalqalah, tapi dia macam percikan angin. Kalau qalqalah, dia seolah-olah kita nak sebut huruf tu tetapi bukan dengan sifat yang penuh, macam ad, bukan sifat asal dia kan, sifat lantunan dia macam tu. Tapi kalau huruf kaf, dia bukan melantun. Kalau huruf kaf melantun, bunyinya mungkin akan bunyi macam ni. Rik, bukan rik, dia kena rik. Bunyi tu terhasil daripada percikan angin. Wa asyrikhu fi amri. Fi, ombak rindu jumpa Hamzah. 4 atau 5 harakat. Ni kat sini mat apa ni? Mat jaiz. Okey, kita tahu dia mat jaiz sebab apa? Ombak rindu perkataan yang pertama, Hamzah perkataan kedua. Ombak rindu perkataan pertama, Hamzah perkataan kedua, maka di sini ia adalah mat jaiz. Berapa harakat mat jaiz? 4 atau 5 harakat. Okey. Amri, jelas. Mim ada tanda sukun, jelas, ataupun dia izhar syafawi. Okey, izhar syafawi jelas. Ri 2 harakat. Okey, jom baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asyrikhu fi amri. Betul, hamas. Okey. Ni pun ayat yang pendek juga. Okey, kita baca terusnya. Katsira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kay nusabbihaka katsira. Okey, tengok satu-satu. Kay, alif maksurah banyak kali kita jumpa malam ni. Cuma ya sebelum ni kita jumpa alif maksurah yang mana dia tak ada baris, dan sebelum dia huruf baris
bawah. Okey, macam ra baris bawah jumpa alif maksurah. Lam baris bawah jumpa alif maksurah. Jadi alif maksurah tu dia berperanan sebagai ya mat. Ya mat yang menyebabkan kita perlu baca panjang. Okey. Amri panjang 2 harakat. Ahli panjang 2 harakat. Tetapi di sini sedikit berbeza kerana pada alif maksurah tu terdapat tanda sukun. Bila ia terdapat tanda sukun, peranan dia juga seperti huruf ya yang bertanda sukun. Sebab tu kita baca kai. Kita baca macam mana? Kai. Kai nusabbihaka kathira. Fi huruf tha, lidah keluar sikit. Jangan kasi tu huruf sin, tapi dia kena kathi, lidah keluar sikit. Kathira, ra 2 harakat mad iwad. Mad iwad macam mana boleh jadi mad iwad ni? Bila tanwin baris atas waktu waqaf, waktu berhenti, akan jadi 2 harakat. Okey. Selesai. Jom baca ayat ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kay nusabbihaka katsira. Seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nadhkuraka katsira. Wa huruf zal. Kena keluar lidah sikit. Sama juga macam sa. Makhraj mereka sama. Zal dengan sa sama. Kedua-duanya lidah keluar sedikit. Wa nadhkuraka. Kura pula dah. Dia tak boleh jadi nipis je. Dia kena tebal. Ingat. Saya dah tersasul kat situ. Wa nadhkura. Okey. Wa nadhkuraka kathira. Kathi 2 harakat. Ra 2 harakat. Okey. 2 harakat apa sini? Mad iwad. Sama tak dengan sebelumnya? Ya, sama. Tanwin atas, waktu berhenti, waktu waqaf, 2 harakat. Okey, jom sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nadhkuraka katsira. Okey, seterusnya ayat ke-35. Ayat 35. Sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka kunta bina basira. Innaka nun sabdu mesti dengung. Kenapa dengung? Sebab dia ialah wajibul gunnah. Okey, bila-bila masa sahaja kita jumpa nun ada sabdu ni, mesti kena dengung. Okey. Innaka kunta ikhfa hakiki, dengung dan samar-samar. Okey, dengung dan samar-samar. Macam mana dengung dan samar-samar tu? Sambil kita dengung, mulut kita ni dah ready, dah bersedia dan nak sebut huruf ta. Okey. Innaka kunta. Macam tu bunyi dia. Kunta bina basira. Bina 2 harakat pasangan bahagia. Baris atas jumpa alif. Basira, pasangan bahagia lagi 1 tuan-puan. Okey, 2 pasangan bahagia untuk ayat ni. Tadi nun atas jumpa alif ni, sad bawah jumpa ya. Baris atas pasangan dia kena alif untuk jadi mad asli 2 harakat. Okey. Basira. Saya terkejut jumpa tengok jari saya besar. Basira, baris bawah nak jadi mad asli macam mana? Dia kena jumpa dengan huruf ya. Jadilah 2 harakat kat situ.
Mad asli. Ra 2 harakat juga. Mad iwad. Okey, jom baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka kunta bina basira. Okey, seterusnya tengok pula ayat ke-36. Okey, baca ayat ke-36 pula. Alright, fokus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala qad utita su'laka ya Musa. Kita tengok satu-satu. Qa mad asli 2 harakat. Qala qad ada lantunan. Qalqalah qad melantun. Qad utita. Okey, sini adakah dia mad asli? Okey, dia bukan mad asli. Sebab apa? Mad asli dia mesti selain daripada hamzah. Kalau dia hamzah, dia jadi apa? Dia jadi mad badal. Okey, mad badal. Baik. Mad badal 2 harakat. Sama juga macam mad asli. Cuma dia beza dia huruf saja. Okey. Uti. Ni mad asli 2 harakat. Pasangan bahagia tadi. Uti tasulaka. Okey, bila huruf macam ni, waw dekat atas dia ada hamzah. Kita tak perlu bunyikan waw ya. Tak perlu bunyikan waw. Tak perlu panjangkan sin. Terus masuk ke hamzah ni. Dia jadi su. Dia tak jadi su. Ataupun suwa. Bukan. Dia jadi su. Laka ya Musa. Ya alif kecil 2 harakat. Mu mad asli pasangan bahagia 2 harakat. Sa sama juga alif kecil 2 harakat. Apa mak badas belajar semalam dengan UAB. Okey. Bunyi angin ya. Kipas kot. Kipas diam jap. Nak mengaji ni. Okey, ayat ke-36. Sini. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala qad utita su'laka ya Musa. Okey. Ayat yang terakhir, ayat ke-37. Okey, tuan-puan yang baru masuk, waalaikumsalam, yang bagi salam semua kan. Macam biasa, share dulu pengajian ni. Kita beri manfaat kepada semua yang kita sayang di luar sana, insya-Allah. Okey. Dan biar kita punya pengajian ni kekal di Facebook. Bila-bila nak berulang kaji ke apa, dah ada dari kat Facebook masing-masing, insya-Allah. Okey, kita baca pula ayat ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Okey, tengok satu-satu. Walaqad ada apa tu? Ada lantunan. Sebab apa? Huruf dal juga huruf melantun. Huruf yang ada bacaan melantun. Bila dimatikan ataupun ia bertanda sukun. Dia qalqalah sughra. Walaqad mananna. Mananna nun sabdu dengung. Mananna wajibul gunnah. Na 2 harakat mad asli. Alaika marratan. Okay, dia ialah izhar halqi. Dengung ke jelas? Jelas. Marratan. Jangan kita baca marratan. Okey. Dia jadi izhar halqi sebab apa?
tanwin bertemu dengan hamzah. Tetapi paling mudah, paling easy, paling simple sekali tuan-puan. Tengok tanwin dia tu macam mana. Tanwin selari. Bila tanwin selari, confirm kita baca jelas. Jangan try baca dengungnya kat sini. Tak jadi terus kalau kita try dengung. Marratan ukhra. Ukhra, 2 harakat. Memang dia ada ombak rindu yang biasanya kita akan baca 4 atau 5 harakat ataupun lebih. Tapi bila kita berhenti, dia hanya 2 harakat. Sebab apa? Dia jadi 4 atau 5 harakat sebab dia bertemu dengan ayat sana tu. Nun di atas sana. Dia bertemu dengan hamzah kat atas tu. Tapi dia tak bertemu, dia berhenti kat sini kan. So dia tak bertemu, dia hanya 2 harakat sahaja. Okey, jom kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى. صدق الله العظيم. Okey, Alhamdulillah, selesai kita punya pengajian untuk malam ni. Ayat daripada ayat 28 hingga 37. Ayat yang pendek-pendek saja. Alhamdulillah, saya harapkan semua dapat baca dengan baik, dapat habiskan satu ayat tu dengan satu nafas. Okey. Tapi kalau ada yang tak dapat habis dengan satu nafas, contohnya ayat yang tuan-puan dah hafal tadi, Haruna akhi tu, kita boleh jumpa, kita mungkin kena ada sesi counselling sikit lah macam tu, insya-Allah. Okey, gurau saya tuan-puan. Dan insya-Allah jumpa lagi di dalam sesi yang akan datang macam biasa 9 malam setiap hari tanpa cuti. Sebab apa? Sebab cuti juga Al-Quran jangan dilupa. Share pengajian ni ke seluruh alam, sharelah ke grup apa-apa pun, beri manfaat kepada orang lain. Insya-Allah kita kongsi manfaat, insya-Allah banyak kebaikan kepada kita semua. Jadi jangan lupa ngaji Jum ada 3 kali sehari, 7.30 pagi Ustazah Aisyah, 12.30 hari dengan Ustazah Aina, dan malam bersama dengan saya. Jadi kita tangguh pertemuan kita dengan tasbih kafarah serta suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar santai asal sampai. PKP juga Al-Quran jangan kita lupa.